Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk berkaitan dengan model pembelajaran pelajar. Iaitu saya, moderator anda pada hari ini, Muhammad Danish Hafiyuddin bin Muhammad Sabri, dan juga bersama saya, host bagi perbincangan ini iaitu Azrul Naim. Jadi dalam perbincangan kita ataupun diskusi ini, kita dihadiri oleh para panel cerdik pandai yang akan memberikan penerangan yang menarik kepada anda, iaitu panel yang pertama kita. Boleh memperkenalkan diri panel yang pertama? Okay, nama saya Puteri Zahira Maisara binti Hazrin selaku panel pertama kita hari ini. Okay, kita pergi kepada panel seterusnya iaitu panel kedua. Okay, baiklah. Saya Siti Nur Ain binti Azhari selaku panel kedua anda pada hari ini. Terima kasih saudara Ain. Pergi kepada panel terakhir iaitu panel yang ketiga. Nama saya Adham Danish bin Daniel. Saya ialah panel ketiga anda pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel di atas pengenalan sebanyak boleh kita kenal kepada panel-panel kita. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita menjemput panel pertama untuk mengupas iaitu berkaitan dengan model pembelajaran pelajar. Okey, dengan segala hormatnya mempersilakan panel pertama untuk mengupas tajuk tersebut. Mempersilakan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku panel pertama akan mengupas ataupun menerangkan dengan lebih lanjut tentang komponen yang pertama dalam model pembelajaran pelajar, iaitu komponen pertama, perhubungan. Jadi perhubungan ni terbahagi kepada dua komponen pula, iaitu yang pertama kesepunyaan dan yang kedua jalinan ataupun merangkai. Okay, jadi untuk kesepunyaan ni, menurut Kemal Sila, kesepunyaan ni mempunyai kesan penting terhadap pencapaian di sekolah. Persekitaran penyayang yang membantu murid untuk memenuhi keperluan dan merasa diperlukan ataupun diterima. Dan seterusnya menjadi motivasi yang kuat kepada pelajar untuk meneroka peluang untuk membantu lagi masyarakat tempatan dan global. Seterusnya kita bergerak kepada komponen yang kedua, iaitu jalinan ataupun merangkai. Jadi jaringan ataupun merangkai ini dia berkait rapat dengan kolaboratif, iaitu kolaboratif, rangkaian dan fokus kepada minat, dapat meningkatkan kejayaan pembelajaran, mengekalkan usaha serta menggalakkan inisiatif sendiri dalam kalangan murid, iaitu menurut Gentry dan Ferris. Jadi murid ni membina kemahiran, membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal untuk bekerja dengan jayanya secara individu dan berkumpulan. Dan akhir sekali, mereka ni dapat mengurus hubungan kolaboratif ni secara berkesan, sama ada dalam secara individu ataupun berkumpulan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puteri selaku panel pertama kita pada kali ini, iaitu telah memberikan penerangan berkaitan dengan komponen yang pertama dalam SLM, iaitu perhubungan. Dan perhubungan ni pula dia terbahagi kepada dua komponen pula, iaitu kesepunyaan dan jalinan ataupun merangkai. Jadi kita akan pergi kepada panel yang kedua kita pada hari ini, iaitu Siti Nur Ain untuk menjelaskan lebih lanjut lagi berkaitan dengan SLM.
mempersilakan. Okey, baiklah, saya selaku panel kedua anda pada hari ini akan ulaskan mengenai belajar cara belajar, iaitu pembahagian kedua dalam SRM. Okey, baiklah. Belajar cara belajar ni sebenarnya terbahagi kepada 3 lagi di bawahnya, iaitu metakognitif, maklum balas dan juga agensi, seperti mana kita nampak kat slide sekarang. So, seperti sekarang, metakognitif tu sebenarnya maksud dia begini. Kognitif bermaksud cara berfikir. So, bila metakognitif tu bermaksud membantu murid melaksanakan tugasan dengan lebih berkesan. Yang maksudnya murid akan tahu apa yang mereka tahu dan murid juga akan tahu apa yang mereka tak tahu dalam pembelajaran tersebut. Slide seterusnya. Okay. Itu ialah untuk pembahagian metakognitif. Okay, yang seterusnya pembahagian maklum balas. Maklum balas ni maksudnya ialah guru sendiri memberi maklum balas yang memacu pembelajar ke arah pembelajaran baharu dan murid membuat refleksi. Maksudnya guru dan murid saling memberi maklum balas sama mereka untuk memantapkan lagi proses pembelajaran yang berlaku. Dan yang terakhir sekali ialah agensi. Agensi dia bermain dengan perkataan autonomi yang maksud guru sendiri memberi autonomi, itu kuasa, kepada murid terhadap pembelajaran, yang mana guru sendiri pun perlulah memahami individu dan kumpulan pelajar itu sendiri untuk bertindak terhadap sebarang peluang yang diberi. Yang maksud di sini murid sendiri diberikan autonomi, kuasa untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas itu sendiri dan dipercayai oleh guru. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita pada hari ini dengan penerangan yang panjang lebar berkaitan dengan belajar cara belajar. Jadi antara apa yang diterangkan tadi ialah kita ada 3 komponen dalam belajar cara belajar. Metakognitif, maklum balas dan juga agensi. Daripada pendapat saya lah, memang ketiga-tiga komponen sangat penting lah bagi murid untuk belajar dengan lebih berkesan. Jadi kita akan pergi kepada panel yang terakhir kita pada hari ini, iaitu panel ketiga, Saudara Adham Danish. Dipersilakan. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada elemen yang ketiga di dalam model pembelajaran pelajar, iaitu aspirasi. Kita perlu tahu apakah maksud aspirasi ini. Aspirasi membawa maksud keinginan yang tinggi dalam sesuatu perkara untuk mencapai matlamat. Okey. Untuk komponen yang pertama di dalam aspirasi, kita ada jangkaan ataupun harapan. Yang pertama, pelajar dapat meramalkan tugasan perlu disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Yang kedua, sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan dirinya. Di sini membawa maksud pelajar mempunyai keyakinan yang tinggi dalam menerusi pembelajaran mereka seharian. Yang seterusnya, jangkaan yang tinggi meningkatkan motivasi pelajar. Apabila mereka dapat menjangka sesuatu pelajaran yang akan dipelajari oleh mereka, mereka akan sedar diri untuk belajar lebih bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir di dalam jangkaan dan harapan ini, murid percaya akan kemampuan diri mereka. Okey, seterusnya, keperluan dan minat. Okey, yang pertama, keperluan dan minat ini digunakan oleh guru untuk memastikan murid melibatkan diri sepenuhnya. Apabila guru dapat tahu minat murid-murid ini, guru dapat memastikan muridnya untuk berjaya dalam sesuatu pelajaran. Yang kedua, tugasan yang dilakukan dapat difahami dengan lebih mendalam apabila berminat. Apabila pelajar ini berminat dengan apa yang dipelajari, mereka cenderung untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih sempurna. Dan yang terakhir, pelajar merancang tugasan yang dapat didalami konsep berasaskan penyelesaian masalah relevan dan autentik.
Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga kita pada hari ini, iaitu merupakan panel terakhir. Apa yang telah diterangkan oleh saudara Adham Danish tadi memang cukup jelas lah dengan berkaitan aspirasi. Pada pendapat saya, aspirasi ni memang salah satu komponen yang penting lah dalam SLM. Iaitu berkaitan dengan ada jangkaan dan juga keperluan dan minat. Mana katanya minat pelajar untuk belajar sesuatu tu sangat penting dalam kalangan pelajar pada hari ini. Kerana oleh itu dia dapat dengan lebih berkesan pembelajaran mereka tu. Jika dia minat untuk belajar. Jadi secara kesimpulannya, kita telah sampai ke penghujung diskusi ataupun perbincangan kita pada kali ini. Jadi untuk semua komponen yang telah dibahas ataupun dibincangkan oleh semua panel, ia adalah sangat penting untuk kita amalkan dan kita terapkan pada kita dan juga kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan SLM ni. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah.